Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, uh, Terlebih dahulu, saya ingin mengucap ribuan terima kasih kepada pensyarah bagi subjek penghayatan etika dan peradaban, iaitu Dr. Dr. Marwan bin Ismail. Okay, nama saya Muhammad Hakimi bin Nur Huda, memegang nombor matrik C21B1839, dan saya memperkenalkan ahli grup saya lain, Nur Arinah Nabilah binti Ramli, C21A2353, Engku Nur Ida binti Engku Muhammad Putra, C21A1724, Zulfati Asma Husna binti Muhammad Zaid, C21A2235, Siti Aisyah binti Muhammad Zain, C21A2428, Muhammad Solihin bin Ma'no, C21A1808, Adil Aisyah binti Azlan, C21A1645. Okey, tajuk kami iaitu isu pembuangan sampah. Okay, saya akan beri kepada kawan saya untuk membentangkan yang pertama. Persilakan. Isu pembuangan sampah yang pertama ialah tahap kesedaran yang rendah. Tahap kesedaran yang rendah menjadi isu pembuangan sampah yang tidak terurus. Yang kedua, melakukan pembuangan sampah sesuka hati tanpa memikirkan kesan yang akan berlaku akibat daripada perbuatan tersebut. Yang ketiga, penguatkuasaan yang rendah. Penguatkuasa yang rendah memberi impak yang besar dalam isu ini kerana individu yang melakukan kesalahan pembuangan sampah tidak dikenakan tindakan. Yang ketiga, mengadakan kempen kesedaran. Pihak yang bertanggungjawab mengadakan kempen kesedaran, memberi pendidikan tentang kepentingan kebersihan mula dari peringkat sekolah. Seterusnya saya serahkan pembentangan ini kepada rakan yang lain. Antara konsep atau idea yang pertama adalah dengan melakukan kempen kesedaran. Contohnya memperkenalkan kempen kesedaran seperti 3R, iaitu reduce, reuse dan recycle di peringkat bangku sekolah lagi. Yang kedua, menekankan dasar undang-undang. Antara Akta Undang-Undang Alam Sekitar ialah Akta Kualiti Alam 2012 dan Akta Kualiti Alam 2007. Oleh itu, masyarakat akan lebih menjaga keharmonian alam sekitar. Seterusnya, mengasingkan jenis sisa pepejah. Pisahkan sampah yang boleh dikita semula dari yang tidak boleh dikita semula. Selain itu, pisahkan sampah mengikut jenis, iaitu kertas, plastik, kardboard, aluminium, logam, kaca dan sisa makanan. Yang lain pula adalah sikap bertanggungjawab masyarakat setempat. Pencemaran bau tidak terjadi di kawasan penempatan tersebut kerana adanya sikap berhemah dalam diri masyarakat setempat. Selain itu, kesihatan juga hasil daripada pembuangan sampah syarat tersebut yang berhemah. Pada kawan saya yang lain pula. Okay, terima kasih, Ida. Okay, nilai. Nilai pertama itu nilai kerjasama. Semua masyarakat mestilah saling bekerjasama untuk menangani isu pembuangan sampah ini supaya alam sekitar sentiasa dalam keadaan bersih. Nilai kedua, nilai prihatin. Masyarakat hendaklah prihatin tentang penjagaan alam sekitar dengan tidak membuang sampah merata-rata. Seterusnya, nilai pendidikan. Pembentukan jati diri haruslah disemai dalam diri semasa di bangku sekolah rendah lagi agar menjadi insan yang berdisiplin dan berakhlak. Okey, saya serahkan kepada kawan saya. Terima kasih, Kimi. Saya itu nilai bertanggungjawab. Setiap masyarakat haruslah bertanggungjawab untuk membuang sampah pada tempat yang sepatutnya supaya kawasan sekeliling akan menjadi bersih dan ekosistem terjaga. Seterusnya, nilai menyayangi alam sekitar. Semua masyarakat hendaklah menyayangi alam sekitar untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. Sampai itu, nilai menghormati alam atau bumi. Setiap masyarakat perlulah menghormati alam atau bumi dengan tidak membuang sampah di merata-rata tempat seperti di dalam sungai. Seterusnya, pada rakan yang lain.
Teori atau hukum. Akta Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam 2007. Akta 672 di bawah Seksyen 71/1 Akta 672. Seksyen 73 Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta 171 dan Undang-Undang Kecil Pemungutan Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap 2007. Seksyen 119/2 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seksyen 47/1 Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1947. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Dari segi konsep, cara penyelesaian isu pembuangan sampah adalah yang pertama, menguatkuasakan larangan penggunaan plastik secara menyeluruh di seluruh negara kerana sisa sampah memerlukan berpuluh tahun untuk dikompos atau merebut. Yang kedua, mengamalkan kita semula bahan buangan untuk menghasilkan barangan baharu supaya boleh digunakan semula. Yang ketiga, memberikan pendidikan dan kesedaran dalam bidang sisa sampah dan pengurusan sisa sampah dalam diri kanak-kanak lagi. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, seterusnya perspektif dari segi Islam. Di sisi Islam, kebersihan harus diterapkan dalam diri manusia agar ibadat yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan kebersihan juga dapat dicegah daripada wabak yang penyakit berjangkit. Selain itu, perspektif dari segi barat, di mana perilaku membuang sampah sembarangan adalah tidak wajar kerana mempengaruhi lingkungan hidup. Seterusnya, perspektif dari segi Cina, di mana nilai moral perlu diterapkan dalam diri seseorang individu, iaitu buang sampah ke tempat yang sepatutnya. Saya serahkan kepada kawan saya untuk meneruskan sesi pembentangan ini. Antara kekuatan yang boleh diselesaikan melalui isu pembuangan sampah ini, yang pertama ialah dapat mengelakkan wabak penyakit daripada menular. Yang kedua ialah kebersihan di sesuatu tempat lebih terjamin. Dan yang ketiga, dapat memastikan pencemaran alam sekitar, iaitu tiada sisa plastik terbuang. Yang keempat, kehidupan akuatik lebih terjamin kerana sisa pekerja plastik tiada di sungai atau laut. Sebagai contoh, seekor penyu dia tidak akan makan sampah itu kerana dia nampak sampah tersebut seperti obo-obo. Yang kelima, dapat mengelakkan saluran pengaliran air tersumbat. Dan yang terakhir, memudahkan pelupusan sampah untuk dilupuskan. Seterusnya saya menyerahkan pembentangan ini kepada kawan saya seterusnya. Okay, thank you Husna. Kelemahan dari segi pembuangan sampah, yang pertama ialah peningkatan wabak penyakit. Yang kedua, pencemaran udara, air dan pencemaran bau. Yang ketiga, pembiakan tikus, nyamuk dan lalat. Yang keempat, peningkatan kos penyelenggaraan. Yang kelima, berlaku banjir kilat. Yang keenam, kehidupan laut akan mati. Okay.
Saya serahkan pembincangan ini kepada kawan saya. Rumusan atau konklusi. Yang pertama, masalah pembuangan sampah sarap telah mengancam kehidupan manusia dan haiwan. Yang kedua, menjejaskan kesejahteraan alam sekitar. Yang ketiga, setiap pihak harus memainkan peranan masing-masing dalam usaha mengatasi masalah pembuangan sampah sarap. Justifikasi. Yang pertama, langkah-langkah seperti menguatkuasakan larangan penggunaan plastik secara menyeluruh di seluruh negara, kita semula bahan buangan dan berikan pendidikan dan kesedaran dalam bidang sisa sampah dan pengurusan sisa sampah dalam diri kanak-kanak perlu diteruskan. Yang kedua, langkah bijak yang diambil hari ini tidak memberikan manfaat kepada kita secara langsung, tapi memberikan peluang kepada generasi akan datang. Yang ketiga, dengan pengurusan yang betul, pasti isu pembuangan sampah yang berisiko tinggi dapat diselesaikan. Yang keempat, pendekatan dasar-dasar kerajaan yang memastikan alam sekitar terjamin perlu diangkat dan masyarakat juga harus menjadi pelaksana dalam menangani isu pembuangan sampah. Itu sahaja pembincangan daripada kumpulan kami. Terima kasih, Doktor.